Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syaiful Azhar bin Awang, pelajar sarjana Psikologi Pendidikan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Model Flipped Classroom dan kepentingannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan sains dan teknologi di peringkat global secara tidak langsung mempengaruhi sistem pendidikan negara, khususnya berkaitan dengan penguasaan kemahiran ICT. Penularan pandemik COVID-19 turut membawa perubahan kepada corak pendidikan negara, iaitu pendidikan dalam situasi normal baharu dengan diperkenalkan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR. Keperluan guru untuk menguasai kemahiran ICT untuk diintegrasikan dalam PDP atau PDPR sangat diperlukan supaya guru dan pelajar dapat mendepani cabaran revolusi industri 4.0 atau RI 4.0. Model flipped classroom juga semakin menjadi pilihan guru dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pelajaran masa kini, khususnya dalam meningkatkan perlibatan dan pencapaian akademik pelajar serta motivasi pelajar. Pelbagai persepsi guru dari aspek kemahiran, sikap dan pengetahuan berkaitan pelaksanaan model flipped classroom dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Model flipped classroom secara kasarnya adalah berbeza dengan kaedah pengajaran tradisional kerana ia berpusatkan kepada pelajar ataupun student-centered dan merupakan sebahagian daripada pelajaran teradun ataupun blended learning dengan mengintegrasikan ICT dalam PDPC mereka. Antara kaedah yang boleh diterapkan dalam model ini termasuklah project based learning, problem based learning, mastery learning dan sebagainya. Menggunakan pelbagai medium atau sumber pendidikan dan alat bantu digital ataupun digital tools untuk diintegrasikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, misalnya dengan aplikasikan quizzes, YouTube, live worksheet, Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan pembelajaran aktif pelajar dalam kelas dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, seterusnya mewujudkan pembelajaran bermakna antara guru dan juga pelajar. Antara elemen-elemen asas dalam flipped classroom ini termasuklah 4 perkara, iaitu ataupun lebih dikenali sebagai the 4 pillars of flipped classroom, iaitu terbahagi kepada 4, iaitu F, L, I dan P. F merujuk kepada flexible environment, yang mana pembelajaran itu berlaku di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Tidak lagi terikat hanya berlaku dalam kelas semata-mata. L pula merujuk kepada learning culture, menukarkan budaya belajar berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar. Seterusnya memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara aktif di dalam kelas. I merujuk kepada intentional content, yang mana sesuatu konten ataupun kandungan pengajaran itu ditetapkan, diperincikan, dipilih terlebih dahulu, maksudnya berfokus supaya apa yang dibincangkan di dalam kelas lebih berfokus dan tidak lagi membuang masa. Menggunakan masa secara optimum dalam pelaksanaan aktiviti di dalam kelas ini membolehkan pelajar untuk mendapatkan sebanyak mungkin output ataupun input yang dibincangkan di dalam kelas, sama ada berlaku di antara interaksi antara guru dan pelajar ataupun sesama pelajar itu sendiri. Manakala elemen yang keempat adalah professional educator, P, iaitu peranan guru memainkan peranan penting dalam memastikan sesuatu kaedah pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan ataupun fun learning dengan menguasai kandungan pedagogi, kemahiran merancang dan melaksanakan aktiviti, di samping dapat ataupun memahirkan diri untuk mengintegrasikan ICT dalam proses PDPC. Model flipped classroom didukung oleh dua teori pembelajaran, iaitu teori pembelajaran tingkah laku dan teori pembelajaran kontraktivisme. Kaedah ini dikaitkan dengan teori pembelajaran tingkah laku kerana ia melibatkan proses pembelajaran secara individu ataupun self-learning. Dalam konsep pembelajaran ini, seseorang pelajar akan cuba memproses sesuatu rangsangan yang diterima atau diberikan dalam sesuatu situasi atau keadaan melalui proses pembelajaran kendiri, atau boleh juga dikenali sebagai self-discovery learning. Selain itu,
Model ini juga dikaitkan dengan teori pembelajaran kontraktivisme yang mana apabila sesuatu pembelajaran itu berlaku dalam kelas, pelajar cenderung untuk mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari di rumah. Maklumat yang diperoleh juga boleh ditingkatkan dan diperkukuhkan dalam ingatan jangka masa yang panjang melalui bantuan dan bimbingan ataupun scaffolding yang diberikan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran itu berlangsung sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Model flipped classroom dalam bilik darjah. Terdapat pelbagai istilah bagaimana ataupun berkaitan dengan model flipped classroom ini. Mengikut Lunch Platt 2000, Lunch et al 2000 dan Baker 2000, model flipped classroom ini juga dikenali sebagai inverted classroom atau classroom flip ataupun flip class. Model pembelajaran ini membolehkan interaksi yang berlaku di dalam kelas sama ada interaksi antara guru dan pelajar maupun interaksi sesama pelajar dan pelajar dapat dimaksimumkan dan juga mengoptimumkan penggunaan masa di dalam kelas. Turut menggunakan teknologi atau alat bantu mengajar berbentuk digital yang menjadi sumber sokongan kepada pelajar untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Seterusnya mengukuhkan pengetahuan sedia ada mereka. Rosenberg 2013. Apakah yang membezakan antara pengajaran tradisional dan juga kaedah pengajaran moden? Kaedah pengajaran tradisional adalah pelajar bergantung sepenuhnya kepada guru untuk memperoleh atau mempelajari sesuatu yang baharu atau kaedah pengajaran yang berpusatkan kepada guru atau stage on stage mengikut Hamdan dan McKnight 2013. Manakala bagi kaedah pengajaran moden, pelajar terlibat secara aktif dalam sesuatu proses pembelajaran, mereka cenderung untuk menjadi lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang telah mereka pelajari, yang mana ia menyumbang kepada pembentukan keyakinan diri ataupun self-confidence, kesedaran kendiri self-awareness, rasa kebertanggungjawaban ataupun accountability dan menjadi lebih autonomi. Bagaimana model flipped classroom ini diimplementasikan di dalam bilik darjah? Okey. Kaedah flipped classroom ini boleh dikatakan sebagai school work at home and homework at school. Okey. Kaedah pengajaran ini juga melibatkan dan memerlukan komitmen dan kolaborasi antara guru dan pelajar, seterusnya membawa kepada satu proses pengajaran dan pembelajaran yang aktif di dalam kelas mengikut Siegel 2013. Jika dilihat kepada gambar rajah yang disediakan, terdapat 5 proses ataupun 5 cara bagaimana model ini diaplikasikan di dalam kelas. Yang pertama adalah melibatkan perancangan. Guru merancang terlebih dahulu apakah kandungan yang ingin diajarkan di dalam kelas, menetapkan bagaimana apakah platform yang akan digunakan. Kaedah yang kedua adalah merakam. Guru mula untuk merakam bahan-bahan pengajaran supaya ia boleh dikongsikan kepada pelajar dengan cara memuat naik ataupun berkongsi dalam mana-mana medium yang boleh diakses dengan mudah oleh para pelajar, contohnya WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Selain itu, guru-guru juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang sedia ada, contohnya dari maklumat daripada YouTube dan dikongsikan kepada pelajar. Ini dapat menjimatkan masa guru dan juga masa pelajar dengan yang mana pelajar boleh membuat pembelajaran kendiri terlebih dahulu untuk meningkatkan pemahaman sedia ada sebelum ia dibincangkan di dalam kelas. Cara yang keempat adalah fokus kepada kandungan. Ini bila dimasuk dalam kelas, guru mula memberi fokus kepada kandungan-kandungan yang tertentu supaya tidak lagi membuang masa membincangkan perkara-perkara yang tidak berfaedah ataupun tidak berkaitan. Yang mana apa sahaja yang berkaitan dengan kandungan tersebut telah pun dibincangkan sebelumnya. Maksudnya apa yang berlaku proses di rumah telah dibincangkan terlebih dahulu. Jadi bila masuk ke dalam kelas, pelajar dan guru ini membincangkan dengan lebih fokus kepada kandungan yang dipelajari dengan menjalankan pelbagai aktiviti seperti soal jawab, simulasi, permainan komunikasi kooperatif dan sebagainya. Langkah yang terakhir adalah fokus pada hasil. Apakah dapatan daripada pembelajaran tersebut? Jadi guru mula menilai apakah dapatan pelajar tersebut hasil daripada pembelajaran tersebut. Guru mula menilai dengan boleh menjalankan ujian pra dan sebagainya.
dan juga membuat penambahbaikan. Apakah kepentingan model flipped classroom ini dalam proses pengajaran dan pelajaran khususnya berlaku dalam bilik darjah? Kaedah ini dilihat mempunyai potensi dalam membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik mereka mengikut Beckham dan Sams 2012, Strayer 2012 dan Wang 2012. Selain itu, kaedah ini juga dikatakan mampu meningkatkan pelibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pelajaran yang berlaku di dalam kelas maupun di luar kelas. Haley 2014, Lembaga Pengajian Tinggi 2016 dan Khan 2017. Selain itu, melalui model flipped classroom ini juga, aktiviti pengajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja, iaitu fleksibel. Langkah elemen yang pertama dalam flipped classroom itu F itu tadi, fleksibel. Tidak hanya tertumpu dalam kelas semata-mata. Menurut Schiller 2013, beliau menegaskan bahawa kaedah flipped classroom berupaya merangsang minat pelajar untuk belajar dan meningkatkan pelibatan pelajar secara aktif dalam kelas dengan menggabungkan unsur pembelajaran penguasaan. Seterusnya, ia diaplikasikan dalam dunia sebenar. Menurut A. Nicolasi 2012, kemampuan kognitif pelajar boleh dirangsang dengan bahan-bahan pengajaran seperti tayangan video yang dilihat secara berulang-ulang kali akan menyebabkan pelajar ataupun akan menyebabkan sesuatu maklumat itu dapat disimpan secara maksimum. Seterusnya, ia boleh merangsang daya pemikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar. Seterusnya, menyumbang kepada pembelajaran bermakna. Apakah yang boleh dirumuskan ataupun dibincangkan melalui amalan model flipped classroom ini dalam bilik darjah? Secara umumnya, model flipped classroom secara tidak langsung mengubah gaya pengajaran guru dan gaya pelajar untuk belajar, dan ia dianggap sebagai salah satu inovasi dalam transformasi dalam dunia pendidikan yang selari dengan pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK 21. Secara rumusannya, model ini merupakan asas kepada perkembangan idea dari pendekatan kontraktivisme, dan ia secara keseluruhannya adalah berbeza dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara tradisional. Dalam pada itu, model ini juga turut menyediakan pengintegrasian ICT dalam bilik darjah, dilihat berupaya membawa perubahan yang besar khususnya dalam mewujudkan interaksi antara guru dengan pelajar dan antara pelajar dan pelajar. Selain itu, guru harus memainkan peranan sebagai perancang dan pelaksana yang berkesan dan efektif dalam mewujudkan suasana pelajaran yang bermakna. Seterusnya, dapat meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar, pelibatan pelajar dalam kelas dan juga motivasi pelajar dalam bilik darjah, di samping dapat meningkatkan tahap pemikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, sudah tentulah model flipped classroom ini dilihat sebagai kaedah dan pendekatan yang terbaik untuk menyediakan ruang dan peluang dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku secara holistik, sama ada di rumah ataupun di dalam bilik darjah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.